warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsira kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu Allahu ya arhamar rahimin irhamna warham likullil muslimin. Yang saya hormati pengurusi majlis kita, yang saya sanjungi seluruh asatizah yang ada pada malam ini, yang saya kasihi Tuan Pengerusi Masjid, seluruh barisan jawatan kuasa masjid, seluruh mantan pengerusi dan juga adun kawasan, seluruh keluarga saya di Taiping ini, iaitu tuan-tuan semua. Pertama sekali saya bersyukur ke hadrah Allah Rabbul Jalal kerana Allah temukan saya dengan tuan-tuan pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi satu hubungan sehingga yaumul akhirah. Bukan sekadar kita jumpa pada malam ni kemudian hubungan ini terputus, kerana kita amat berharap ada beberapa pertemuan yang Nabi sebut dekat kita yang di dalam rahmat Allah. Pertama, orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah, maka ulama menyatakan mereka yang bertemu di dalam majlis ilmu, maka termasuk di dalam orang yang golongan yang Nabi sebut, golongan yang mendapat naungan arasy Allah besok di yaumul akhirah. Yang kedua, iaitu orang yang bersahabat, berkawan, berteman kerana Allah dalam dunia. Besok di akhirat kita boleh saling tolong menolong antara kita, sebab di akhirat ni dia susah. Dia bukan macam dalam dunia. Susah dia tak boleh kita nak gambarkan. Susah di akhirat ini tidak boleh kita nak ucapkan rasa susah tu, sampai tak ada perkataan nak boleh ucap rasa susah tu. Cuma kita boleh kata di sana tu susah, kan tuan? Tara mana susah tu, kita nak timbang tu sampai kita tak reti nak timbang. Susah dia, azab dia, sakit dia, sampai kita tak reti nak timbang. Nak bercakap tu sampai tak reti nak bercakap, sakit sangat, susah sangat. Ya. Mana inilah yang Allah nyatakan dan Nabi nyatakan pada kita tentang akhirat itu. Allah berikan kepada kita kemudahan untuk kita berada di dalam majlis ilmu dan majlis zikir. Maka sebenarnya kita kena tanya diri kita, setiap hari, setiap bulan, sampai bertahun-tahun kita berada di dalam majlis ilmu dan zikir ini, apa yang kita dapat sebenarnya? Kalau kita tak dapat apa-apa, kita rugi, tuan-tuan. Ada orang kata, Ustaz,
korang-korang dapat pahala. Yang tu benar. Tapi kena ingat, pahala ni dia boleh hilang sekejap saja. Pahala ni dia boleh lenyap sekejap saja. Dengan kita buat perkara yang membatalkan amalan tersebut, iaitu yang orang tak nampak. Kalau semayang, orang jaga kentut, orang jaga yang semayang. Tapi orang tak jaga tentang perkara yang menjadi penerimaan semayang itu sendiri. Dan kita pernah dengar hadis daripada Rasulullah SAW, bila lepas daripada semayang, malaikat akan mengambil semayang kita. Dia ambil semayang kita. Jika mana semayang ni diterima, maka jadi amal kita. Tapi kalau semayang ni tak diterima oleh Allah Ta'ala, sampai langit pertama, malaikat yang jaga langit pertama tanya, ni amalan siapa, ni semayang siapa. Dan dia tanya lagi, orang ni macam ni, macam ni, macam ni tak? Orang ni dia sombong tak? Orang ni dia ada ihsan tak pada fakir miskin? Orang ni dia ni dengan mak bapak dia macam mana? Hak last sekali, hak langit ketujuh baru tanya pasal ikhlas. Nabi kata, kalau semayang tu tak terima, Nabi kata, dia akan lemparkan kepada tuan punya semayang ni, macam mana kain buruk. Dia akan balingkan semula pada tuan dia. Sebab itu tuan-tuan, kita mengerjakan ibadat ini jangan sekadar kita menyelesaikan kewajipan. Biar kita dapat apa yang Allah kata dalam Quran. Apa dia? Contoh semayang. Semayang ni Allah kata kat kita macam ni. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya semayang ni dia dapat cegah daripada fahsyak dan munkar. Perangai-perangai hak tak elok ni dia kurang. Kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan yang ada pada kita ni dia semakin kurang. Dalam bahasa yang mudah kita nak faham, makin lama kita semayang, kita jadi orang baik. Makin lama kita semayang, kita jadi orang baik. Makin kuat kita semayang, kita jadi orang baik. Ini bukan saya kata tuan-tuan, ini Allah kata. Kalau benda yang Allah kata ni kita tak dapat, bermakna takut hak yang kita buat ni Allah tak terima. Yang tu saja. Yang tu saja. Sebab Allah kata macam tu. Makin kita semayang, makin lama kita sujud dengan Allah, makin lama kita salat, kata Allah, dia akan dapat jadikan kita orang baik. Sebab dia innas salata tanha, dia cegah. Mana dia cegah ni? Kita ni terpelihara daripada kekejian, benda hak keji. Benda hak keji ni bukan dari pandangan manusia saja. Benda hak keji ni daripada pandangan Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau perangai buruk ni pada zahirnya semua orang tak mau. Kalau orang tak semayang, orang kan kata kita tak semayang. Kita tak, orang yang tak apa nak elok, tak puasa siang pada Ramadan, orang kata kita tak elok tuan-tuan. Tapi kalau kita ada penyakit sombong, penyakit rasa diri itu baik, orang bagi nasihat kat kita, kita tak mau terima, kita sajalah yang betul, orang lain semua tak betul. Kita sajalah yang pandai, orang lain semua tak pandai. Kita sajalah yang bagus, orang lain semua tak bagus. Penyakit yang ni tuan-tuan, tak siapa nak tegur kita. Dia macam penyakit zahir. Kita kalau kena kencing manis, darah tinggi, jantung kita nak kena pasang stand, semua orang kesian kat kita. Masjid buat semayang hajat, doa, mudah-mudahan pasang stand ni mudah urusan. Penyakit zahir ni
Semua orang kesian kat kita. Orang cadangkan ubat itu, ubat ini. Tapi kalau penyakit yang batin ni tuan-tuan, tak ada siapa nak peduli kat kita. Kalau kita sombong 40 tahun tak ada siapa nak tolong kita, cadangkan ubat dia, cadangkan doktornya, cadangkan hospitalnya. Kalau kita jenis tak mau dengar nasihat orang, nasihat agama, walaupun dia bagi tahu perkara agama kepada kita, kita tetap ingkar dengan peringatan tersebut. Tak ada siapa yang nak tolong kita, nak kesian kat kita, yang nak pimpin kita, yang nak bantu kita. Tak ada siapa. Kawan yang rapat dengan kita pun dia tak tolong kita, tuan-tuan. Kalau kita tak ada beras, kawan rapat kita pergi hantar beras sebab kita dapat, tuan-tuan. Tapi kalau ruh kita dalam keadaan yang lapar dan dahaga, tak ada siapa yang pimpin kita. Badan kita alhamdulillah sihat, tapi ruh kita sakit. Badan kita alhamdulillah, tapi ruh kita sakit. Ruh sakit ni apa, tuan-tuan? Kalau badan tak sihat, kita tak mampu nak berjalan. Ruh yang tak sihat ni, tuan-tuan, dia tak mampu nak berjalan menuju ke hadrah Allah. Dia tak sihat. Pasal apa dia tak sihat? Dia sakit. Dia sakit apa? Dalam hati dia ni penuh dengan perkara yang menyebabkan dia terhalang nak dekat dengan Tuhan. Sebab itu tuan-tuan, kita belajar ini, kata Imam Ghazali, semakin kita belajar, semakin kita boleh kenal siapa kita, siapa Tuhan. Supaya kita tak lupa diri kita. Kita tak lupa. Macam mana hebat pun kita, tuan-tuan, kita tak boleh nak keluarkan diri kita sebagai hamba Allah. Macam manalah tingginya pangkat kita, kita tetap hamba Allah. Macam manalah kayanya kita, kita tetap hamba Allah. Macam manalah bagusnya kita, kita tetap hamba Allah. Kita tetap mohon rahmat Allah. Kalau tak ada duit, kita minta lagi dengan Tuhan. Kalau kita sakit, kita duk minta lagi dengan Tuhan. Ya Allah, bagilah aku sihat. Kita bukan minta dengan doktor, tuan-tuan. Kita sakit, kita minta ubat dengan doktor, tuan-tuan. Tapi kita minta sihat dengan Allah. Kita terlupa. Tiap-tiap waktu Allah ajar kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang takbir sekalian alam. Kita mengaji tauhid, bila kita mengaji tauhid, alam ini siapa? Alam ini tiap-tiap benda yang dijadikan oleh Allah, nama dia alam. Apa sifat bagi alam? Sifat bagi alam ini daripada Adam, menerima Adam kepada wujud. Dulu kita tak ada. Allah takdirkan kepada kita bagi ada. Kita ni alam. Kita jangan lupa, tuan-tuan, Allah didik kita supaya dengan Fatihah ni, kita ni tak lupa siapa aku. Siapa aku? Hebat tara mana pun, tinggi tara mana pun, pandai tara mana pun, kita tak boleh lari dalam takbir Allah. Tak boleh. Sebab itu, tuan-tuan, Allah ajar kita rukun iman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hak last sekali. Gagal hak last ni, hak 5 atas pun gagal. Apa dia? Beriman dengan qada dan qadar Allah. 1 gagal, 5 gagal. Pasal apa? 1 gagal, semua gagal. Yang Allah ni gagal, hak atas pun gagal. Kita terlupa yang takdirkan kita ni siapa dia. Kita terlupa yang kita tahu bab qada dan qadar ni dari mana. Kita terlupa yang bagi tahu bab qada dan qadar ni dari mana. Semuanya kita boleh dapat tahu perkara qada dan qadar ni dari kitab mana. Allah didik kita. Sebab itu
Apa yang berlaku kepada satu makhluk yang semua orang lupa kat dia? Siapa dia? Tuan-tuan, iblis. Dia ni Allah hambat dia, Allah keluarkan dia daripada syurga sebab dia ni sombong. Dia rasa dia baik, cukup baik dah. Dia rasa dia orang lama. Nak ingat ni tuan-tuan, saya orang lama. Jangan duk pegang orang lama ni tuan-tuan, sebab iblis duk pegang dulu dah. Iblis duk pegang dulu orang lama ni. Dia kata, aku lama dah kawan dengan malaikat. Aku dulu masuk syurga, hang baru ya sat-sat Allah jadi kat hang. Hang orang baru tang ni, hang baru je duduk dalam syurga, tiba-tiba aku kena sujud kat hang. Apa yang berlaku kepada iblis tuan-tuan? Allah uji dia sebab dia lama duduk dalam syurga. Iblis ni asalnya dari jin. Sebab dia bagus masa duduk dalam dunia tu, dia bagus, Allah angkat dia. Allah angkat dia. Tapi dia rasa dia bagus. Rasa ni tuan-tuan, abang macam ni. Kita kalau ada ilmu, anugerah, tapi jangan rasa pandai. Sebab ilmu kita ada ruang bodoh lagi. Kita kalau Allah bagi duit, bagi harta banyak, orang panggil kita orang kaya. Tapi jangan rasa kaya. Jangan rasa kaya. Pasal apa? Pasal hakikat kita tetap miskin. Mana miskin Ustaz? Tengok waktu balik esok kita bawa apa? Duit dalam bank kita ada ratus-ratus ribu, juta-juta. Balik esok kita minta sedekah tuan-tuan dengan khairat kematian. Duit banyak, minta khairat kematian. Waris kita minta sedekah khairat kematian. Pak aku dulu bayar khairat kematian. Khairat kematian kena bayar. Tuan-tuan, kita minta sedekah tuan-tuan. Kita tak sedar. Seawal kita datang dulu kosong. Kita keluar daripada rahim ibu kita tuan-tuan, bertelanjang, satu baju pun tak ada. Orang bagi sedekah tak ada. Kita ni pengemis tuan-tuan, peminta sedekah. Semua orang kesian kat kita. Semua orang kesian kat kita. Orang basuhkan badan kita, orang mandikan kita, orang buat kita tuan-tuan, orang seronok kita sampai dalam alam dunia ini. Dan Allah tunjuk sekali lagi, tapi waktu tu kita terlupa sebab kita belum akil balik. Kita tak ingat pun. Allah ingat kat kita sekali lagi bila saat kematian kita. Orang mandikan kita, kita tak mampu nak buat apa. Macam kita lahir kemarin, kita tak mampu nak buat apa. Orang main mandi kat kita. Masa kita kematian kita tak mampu nak pakai baju, orang pakai baju kat kita. Orang bersapu minyak wangi kat kita, orang basuhkan najis kita. Tuan-tuan, ini hakikat kita. Sebab itu, apabila kita sendiri tak lupa dengan Allah, kita sering mengingati Allah, maka kita tak lupa siapa diri aku, dan kita tak lupa akan tempat kembali kita, iaitu di dalam jannah Allah. Tuan-tuan, semua orang, saya dan tuan-tuan, kita akan balik kampung kita balik. Kampung kita bukan Tepin tuan-tuan. Saya tanya, banyak kali saya tanya, saya pergi merantau tuan-tuan, saya tanya, abang, saya nak tanya, abang kampung mana? Kampung saya, kok ni, tanya. Saya kata, salah abang. Kampung kita adalah jannah Allah. Dulu tok kita duduk tang tu. Kemudian Allah keluarkan tok kita supaya jadi khalifah. Dan Allah akan panggil tok kita balik dan semua keturunan dia. Tapi sebab dendamnya iblis ni kepada tok kita, dia cukup marah. Pasal apa? Hang ni baru-baru dijadikan, hang boleh macam ni. Ada beza tuan-tuan. Apa perbezaannya?
apabila iblis ini dikeluarkan daripada syurga dan Nabi Adam juga dikeluarkan daripada syurga. Beza ni, dua makhluk ni beza. Apa bezanya? Iblis ni apabila dihambat dan dikeluarkan daripada syurga sebab dia sombong dan tak mau sujud dengan Allah, tak mau sujud dengan Nabi Adam AS atas perintah Allah, aba wastakbara wa kana minal kafirin, dia keluar daripada syurga dalam keadaan rasa tak pernah bersalah kalau dengan Tuhan. Dia rasa yang dia buat ni, dia tak pernah rasa dosa pun. Kedua, dia tak pernah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak mau pun nak bertaubat, minta ampun dengan Tuhan, ya Allah aku salah. Dia tak mau, tuan-tuan. Ketiga, dia sanggup jadi ahli neraka dan tak mau masuk dalam syurga semula kerana kesombongannya dan dendamnya dengan Sayyidina Adam AS. Apa beza Nabi Adam AS bila Allah keluarkan daripada syurga? Tuan-tuan, pertama, Nabi Adam cukup rasa bersalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, malunya Nabi Adam AS, Nabi Adam sujud kepada Allah dan tak angkat kepalanya, langsung menangis daripada saat Nabi Adam itu dikeluarkan daripada syurga sampai malaikat Jibril bagi tahu kat Nabi Adam, ya Adam, Allah telah ampunkan dosa engkau. Baru dia angkat kepala dah, malu je dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka besok Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan jemput semula Nabi Adam ke jannah Allah. Tuan-tuan, ayat ni selalu kita baca. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Diri yang gelisah, tak tenang. Macam mana nak tenang? Sebab nafsu mengkuasai diri dia. Benar ni, tuan-tuan, kadang-kadang orang pandang macam remeh. Orang pandang macam tak ada apa-apa. Tapi perkara inilah yang akan menghalang seseorang itu kembali ke syurga Allah. Kita pun kata, Ustaz, kan ada hadis, walaupun ada iman sebesar zarah, dia akan masuk juga dalam syurga. Betul. Tapi tuan-tuan, sebelum dia masuk ke dalam syurga, maka dia akan melalui neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, saya bagi cerita macam ni. Kita kalau pernah masuk penjara, tuan-tuan, IC kita ni dia key in tak lagi. Tuan-tuan pergilah minta kerja mana, key in tuan-tuan punya IC. Dia akan keluar bekas banduan penjara sekian. Minta kerja senang kan susah? Ni dalam dunia. Besok di akhirat, apabila kita telah keluar daripada neraka Allah, tatkala itu bekas itu ada. Lalu ahli-ahli syurga ni dia kata apa? Yang tu bekas ahli neraka dulu. Yang ni bekas ahli neraka. Allahu, ketika kita boleh dah masuk syurga, tuan-tuan, kita minta dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, hilangkan tanda ahli neraka ini pada kami. Dalam dunia ni orang tahu kita bekas banduan, kita tak senang duduk, kita malu, kita tak boleh nak berjaya, kita itu, kita ini dan sebagainya. Tuan-tuan, macam mana masuk dalam syurga Tuhan?
Orang ingat benda ni benda remeh saja. Saya dah semayang ustaz. Betul. Sebab orang yang semayang inilah yang masih lagi tak boleh tinggal kita kata ke orang kiri kanan kita. Kita yang telah semayang inilah yang masih kita bergaduh dengan adik-beradik kita pasal harta paraid saja. Kita yang semayang inilah kita masih kata ke orang lagi kita inilah baik, apalah orang tu, apalah orang ni. Sebab itu tuan-tuan, Nabi bagi tahu dekat kita, kalau kita ni nak masuk syurga, nak tahu kita baik tak baik, Nabi suruh tanya 3 golongan. Pertama isteri, kedua anak-anak kita, yang ketiga ahli qarabah termasuk adik-beradik kita, yang ketiganya tanya jiran kita. 3 golongan ini kalau mereka kata kita ni orang saleh, nescaya kita saleh. Kalau mereka tak kata kita saleh, tuan-tuan, peluang masuk neraka ni cerah. Nak habaq itu. Sebab itu tuan-tuan, Allah bagi masa lagi kita hidup ni, dan masa yang tak tahu berapa lama ada kat kita, maka kita ni tuan-tuan, kenalah kita ubah diri kita. Kena ubah tuan-tuan. Sebab kita duduk zaman mutakhirin. Zaman ini yang Nabi kata, besok sampai akhir zaman, masjid-masjid ni dia mewah. Saya ikut almarhum orang tua saya tuan-tuan tahun 90-an mengajar di kawasan Taiping. Masa tu nak jumpa satu masjid ada aircon susah. Tahun 88 dulu, tahun 89, tahun 91 nak jumpa masjid kawasan Taiping ada aircon susah. Sekarang tuan-tuan nak jumpa masjid dan surau tak ada aircon susah. Ke saya bohong tuan-tuan? Tanya orang lama. Saya tahun 98 dulu pun saya pernah mengajar kawasan sini. Lebih lama dulu. Sebab itu tuan-tuan, cerita kita ni duduk ujung-ujung. Yang Nabi kata besok sampai akhir zaman, ibu-ibu melahirkan tuan. Sekarang ni kita dengar kata anak kita ke, anak kita dengar kata kita? Kita ikut cakap anak kita ke, anak kita ikut cakap kita? Beza tak tuan-tuan? Zaman kita dulu, kita ikut cakap pak kita ikut cakap mak kita. Mak kita kata A, kita kata A. Dah, kita kata A, anak kita kata B, kita akan kata B. Lalu orang kata apa ustaz? Zaman ini zaman tak sama nak didik anak. Bukan zaman yang tidak sama untuk didik anak, tetapi zaman yang Nabi sebut dah sampai, iaitu zaman yang Nabi kata apabila hampir saja kiamat, pada ketika itu ibu-ibu akan melahirkan tuan. Jadi dunia ni dah tenang dah. Dunia ni dah hampir Allah nak qiyamah kan. Saya selalu duk bawa benda ni. Saya duk selalu cakap, di tempat lain berlaku gempa bumi, Allah sayang tempat kita tuan-tuan. Allah sayang tempat kita. Di Turki, di Syria, Mesir baru-baru ni, tempat kita Allah sayang tuan-tuan. Kita jangan duk kadit. Kami tak kena gempa bumi, kami kena banjir ya sekali. Kita jangan duk ralik tuan-tuan. Dalam keadaan maksiat berluas-luasa, dalam keadaan itu dan ini, dalam keadaan perceraian dalam perkahwinan ini berlaku terlalu tinggi tuan-tuan. Statistik yang mengatakan perceraian sekarang berlaku terlalu tinggi. Tu tanda apa tu? Tapi kiak sendiri. Sebab itu jangan sampai satu zaman besok
Apa yang Nabi pesan dekat kita, sayati ala ummati zamanun, Nabi kata yuhibbunal khamsa wa yansawunal khamsa. Akan datang saatnya, Nabi kata, di mana umatku mencintai 5 perkara, dia lupa 5 benda. Dia sayang 5 benda, dia lupa 5 benda. Apa kata Nabi? Yuhibbunad dunya wa yansawunal akhirah. Dia cukup sayang kat dunia sampai dia lupa akhirat. Dia perlu dunia ni. Dia duk heret dunia ni sampai dia lupa dengan akhirat. Lah, tuan-tuan, sampai zaman Nabi kata, besok sampai masa kita akan jumpa orang kaya yang sombong, orang miskin yang tak sabar. Balik 40 tahun dulu, kan tak ada orang kaya tempat kita ada, tapi mereka tak tunjuk mata dia. Lah, orang kaya sombong, tuan-tuan. Rupanya zaman yang Nabi sebut tu sampai, dan kebetulan sampai zaman tu kita hidup lagi. Kita boleh tengok lagi, tuan-tuan. Dulu kalau orang miskin, dia tak abak dengan orang. Tuan-tuan, saya pun keluarga miskin. Mak pak kita hutang kedai, tuan-tuan, nak makan. Ni buku 35, kalau siapa duk ingat lagi. Buku 35, kita duk pakai bedak kuti kura lagi masa tu. Jangan duk lupa bedak kuti kura, tuan-tuan. Kita tu pakai sabun buku tu, sabun buku hak ni, hak kuning tu. Hak potong mah. Tu sabun basuh hak potong mah. Siapa duk ingat lagi? Hak panjang cap parang. Potong dengan cap sauh. Dia potong-potong pakai, potong-potong pakai. Hak tu yang kita gosok badan kita. Tak merungut pun kita. Kita makan apa pun, tak minum pagi pun, waktu tu kita tetap pergi sekolah. Kita duk pakai kasut sekolah dulu, tuan-tuan, bukan kain, tuan-tuan. Kita pakai kasut getah. Kita pakai kasut getah masa tu, tuan-tuan, sampai berapa tahun tak tukar. Nak boleh tukar, tuan-tuan, kasut kain ni Jahanam. Nama kasut tu Fung Kiong. Tak pakai Nike, tuan-tuan. Kita tak pakai Adidas lah. Kita terima apa yang pak kita bagi. Kita tak merungut pun, tuan-tuan. Kita syukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak boleh makan ikan, ya Allah Rabbi. Ketika itu. Tapi zaman yang Nabi sebut kata, akan zaman sampai satu masa, orang kaya ni akan sombong. Dia akan tunjuk kata dia. Orang kaya ni akan sampai, dia akan sombong. Dan orang fuqara ni, dia takkan sabar. Dia merungut dengan kesusahan dia. Tuan-tuan, Nabi ajar kita. Bulan lepas Isra' Mi'raj. Nabi ajar kita, apa dia? Ketika kita dalam kesedihan dan kesusahan, ubat dia Allah. Ketika kita dalam kesedihan dan kesusahan, Nabi ajar kita, Allah ajar kita, ubat dia Allah. Mana dia? Bulan lepas Isra' Mi'raj. Tahun Isra' Mi'raj tu dinamakan tahun kesedihan. Pak menekan meninggal, isteri meninggal. Nabi tak terima ketika mohon bantuan kepada keluarga sebelah ibunya di Taif. Nabi dalam kesedihan pada waktu itu. Nabi minta pertolongan, tapi Nabi tak boleh dapat pertolongan. Sampai berlakunya satu doa ketika Nabi di bumi Taif. Maka Allah didik kita, kalau ada masalah, kalau sedih, ubat dia apa? Allah. Ni ubat dia. Tak ada ubat lain, tuan-tuan. Nabi ajar kita. Sebab itu, tuan-tuan, jangan jadi Isra' Mi'raj ini sekadar cerita. Biarlah kita ini dapat
beramal dengan apa yang berlaku atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata akan sampai satu zaman. Zaman apa? Zaman orang akan sibuk dengan dunia, orang akan sayang dunia, orang akan cinta dunia, kemudian orang akan lupa dengan akhirat. Lah orang gaduh dengan dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan, kita nak semayang sunat ba'diyah maghrib pun tak larat. Kita nak semayang sunat ba'diyah isyak pun kita lari balik, ya tuan-tuan. Saya nak tanya lah, syurga mana yang nak terima orang malas buat ibadat? Saya nak tanya. Saya tanya dari saya, tuan-tuan tanya dari tuan-tuan, aku ni boleh tak Allah terima aku masuk syurga? Tuan-tuan, kita boleh semayang isyak, tapi kita tak mampu nak semayang sunat isyak. Walaupun Nabi bagi tahu kat kita, Nabi kata, siapa yang semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, sama ada 1 salam atau 2 salam, 4 rakaat 1 salam atau 2 salam, menyamai dengan orang yang semayang pada malam Lailatul Qadar. Tuan-tuan, masa 5 minit kita nak semayang, tak bagi peluang ni Allah Ta'ala. Tiba-tiba Allah tak bagi kita 5 minit pun untuk sujud dengan dia. Kita berderah balik, kita tak boleh apa pun balik rumah. Ni saya melawak lah tuan-tuan. Kita balik rumah tuan-tuan, rumah kita kalau semedi dia tak tukar jadi banglo balik derah. Kalau rumah kita, kalau kita balik derah tuan-tuan, tak mau semayang sunat ba'diyah isyak, bini kita umur dia 60, balik dia tak jadi 30 tuan-tuan. Kalau tuan-tuan balik derah, bini tuan-tuan koi muda, yang tu seronok. Tuan-tuan, malam ni saya nak ajak semua orang yang hadir malam ni, boleh tak kita semua bagi masa yang Allah bagi dekat kita untuk kita sujud dengan Allah salat sunat ba'diyah isyak 4 rakaat. Tuan-tuan, saya nak abang aku ni, kalau kita berkira-kira dengan Allah atas nikmat yang Allah bagi kepada kita untuk kita kembalikan kepada Allah, kita akan tunggu sampai satu masa ketika kita benar-benar mengharap dan menginginkan nikmat Allah. Ketika itu Allah akan berkira-kira dan menangguhkan akan doa dan permintaan kita. Percaya? 4 rakaat tuan-tuan, tak sampai 5 minit. Malam ni saya uji iman saya boleh tak semayang sunat ba'diyah isyak 4 rakaat, dan tuan-tuan uji iman tuan-tuan, boleh tak aku bagi masa lagi sikit untuk Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah bagi aku hidup malam ni, yang telah bagi aku retah malam ni, yang telah bagi aku masa malam ni, yang telah bagi aku kesihatan malam ni. Ya Allah, kalaulah besok adalah hari terakhir, maka terimalah semayang sunat aku pada malam ini, sehingga kan ia menjadi amal salehku, walaupun amal salehku yang terakhir. Kedua, apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa yuhibbuna al-hayata wa yansawna al-mauta. Nabi kata sampai satu zaman kita akan sayangkan kehidupan, kita lupa mati. Saya tanya diri saya, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan, hari ni berapa kali kita rasa nak mati? Saya tahu hadis tu dan tuan-tuan tahu hadis tu. Tiap-tiap hari malaikat maut akan tengok kita. Malaikat maut akan ziarah kita. Tapi kita perasan tak? Mana perasan? Kalau perasan, duduk masjid sebuah. Kalau perasan kata malaikat maut mai,
Duk masjid semua kita. Kita duk meratib semua tuan-tuan. Kita akan baca zikir semua tuan-tuan. Sampai Nabi kata kat kita apa dia? Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang berkata la ilaha illallah masuk syurga. Pasal nak tuan-tuan, banyak benda amalan yang ulama-ulama dahulu buat untuk ubah, sekarang kita mula tinggalkan. Antaranya apa? Kalau waktu sahur, tarhim. Lah banyak masjid tak buat tentang tarhim. Baik dulu kita hidup dalam keadaan rahmat Allah, keafiatan. Sebab antara yang disebut oleh Nabi SAW, saya bukan cerita pasal tarhim, kerana tarhim ini salah satu daripada jumlah doaiyah. Ketika Nabi sebut antara waktu yang mustajabah doa, yang dimakbulkan doa adalah waktu sahur Nabi kata. Ketika itu seorang Bilal, dia berdoa pada waktu sahur. Baik dulu kampung kita dulu selamat. Lah orang duduk dalam ketakutan tentang. Kita tak duduk dalam penjara, tapi sama duduk dalam penjara. Tingkap besi, pintu depan besi, pintu dapur besi. Mana tak ada besi tentang. Sama penjara duduk macam tu. Kalih ikut tingkap besi, kalih ikut pintu besi, dinding besi. Sama tuan-tuan. Pasal apa? Pasal kita duduk dalam ketakutan, kita hidup dalam ketakutan. Kerana apa? Kerana dah tak ada doa tu, dah tak ada. Kalau dah tiap-tiap pagi mai doa, Ya Arhamar Rahimin Irhamna. Kau macam tu. Lepas tu dah sembung tak? Wa'afina wa'afu anna. Lah ni siapa pagi-pagi doa kita? Mana ada? Tak ada tuan-tuan, tak ada orang berdoa kat kita. Ketika kita mula lupakan kematian, kita cintakan hidup, kita rasa kita akan panjang umur, dan kita lupa akan titik noktah kehidupan kita. Tak ada siapa tahu. Sebab itu tuan-tuan, apa kata Nabi SAW? Man qala fi kulli yawmin 25 marrah, Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut, summa mata ala firashihi a'tahu Allahu ajra syahidin, rawahu Tabrani. Nah, ni kita ingat elok-elok. Barang siapa yang membaca Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut 25 kali, kemudian dia mati di atas tempat tidurnya, maka Allah memberikan kepadanya pahala orang yang mati syahid. Riwayat At-Tabrani. Saya rujuk, saya baca kitab ni tuan-tuan, kitab Nasaihul Ibad. Nabi ni sebenarnya dia ada sayang kat kita. Dia sayang kat kita. Dia tinggalkan benda-benda ni. Dia tahu kita ni kaki mengumpat sampai lah tak mau berhenti. Umur 70 mengumpat tak berhenti lagi. Kemudian nak masuk syurga. Pelik. Heran bin Ajib. Syurga mana nak terima hak kaki mengumpat tak mau berhenti? Syurga mana yang nak terima yang tak mau sembahyang sunat, yang nak derah balik? Syurga mana yang nak terima yang duk maki orang tak berhenti lagi?
Syurga mana yang nak terima, yang dalam hati sombong dengan Allah, Allah bagi umur, dia nak rehat. Nabi ni sayang kat kita, Nabi tinggal benda-benda ni. Sampai tuan-tuan, ada satu hadis, ada seorang sahabat, dia baca satu doa sebelum daripada takbiratul ihram, Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Dan Nabi dengar siapa baca yang ni, dia kata saya. Nabi kata engkau akan mati dalam keadaan syahid. Nabi kata. Akhir lagi saya ulang tentang siapa yang Allah bagi, bagi. Siapa yang Allah tak mau bagi, tak mau bagi. Sebab dia pilihan Allah. Pilihan Allah Ta'ala, tuan-tuan. Sama kan? Kita bukan tak reti baca Quran. Reti. Tapi siapa yang Allah bagi hari ini baca Quran? Siapa yang hari ini Allah bagi dia pegang Quran? Siapa yang hari ini Allah bagi dia tengok Quran? Kita kata kita tak reti baca Quran. Reti. Tapi siapa yang bagi? Jangan lupa dalam Fatihah ada Allah kata kat kita, Allah bagi tahu kat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita semua memang ada kehendak nak buat baik, kehendak nak beribadah kepada Allah, tapi kalau Allah tak tolong kita, kita tak dapat. Kemudian Nabi kata apa lagi, tuan-tuan? Sikit lagi saya nak berhenti. Nah, tuan-tuan jangan risau, saya pun sejuk masjid tuan-tuan. Sejuk bedi terkencin apa semua ada. Saya tengok tuan-tuan pun macam dah macam apa, tiba masa tiupan sangkakala yang pertama. Sebelum main sangkakala yang kedua, baik saya berhenti. Nah, dia agama ni memang macam tu, tuan-tuan. Agama ni bila kita cerita Allah, cerita Nabi, dalam kita ni penat. Pasal apa penat? Guru saya kata, bila kita sebut Allah, sebut Nabi, dia macam ubat. Nak tahu kita ada sakit, tu dia. Kemudian guru saya dia habaq, hang nak ukur hubungan hang dengan Allah ketika kita berta'abud, berzikir, bersalat, beribadah kepada Allah. Hang ukur apa rasa hang dengan Tuhan. Rasa apa? Kalau kita rasa mutmainnah, tenang pada waktu itu, Allah bagi kita kelazatan, tanda kita besok di akhirat cerah. Saya tuan-tuan, pengalaman saya seumur hidup, saya pernah jumpa ada satu hamba Allah, umur dia 70 tahun. Saya jumpa di mana? Di Masjid Dong Pahang. Saya iktikaf di masjid tu, tuan-tuan. Orang tua ni daripada pukul 10 sampai waktu sahur, 15 minit lagi nak subuh. Dia tak bergerak di mihrab ni, tuan-tuan. Dia duduk zikir. Saya tak zikir, saya lena. Saya bangun pukul 2 pagi, saya dengar, tuan-tuan, tasbih dia duduk jalan. Tasbih dia, yang ni saya tak boleh nak buat, jadi saya try dia. Tasbih dia duduk jalan, tuan-tuan. Tasbih dia jalan. Pukul 2 pagi di sini, tangan dia lagu ni. Dia duduk tawaruk kiri. Jalan, saya dengar bunyi Allah, Allah. Saya bangun lagi pukul 3.30. Saya tengok dia zikir. Saya bangun lagi pukul 3.30. Saya tidur, sambung tidur. Bukan ikut zikir.
Saya tengok ni 3,5 tuan-tuan. Duk punya tangan lagi laju. Allah. 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 Sampai 5.30. Waktu tu subuh 5.45. 5.30 dia buat apa tuan-tuan? Dia bina bayak seteguk dengan kurma sendiri. Saya tanya dengan dia. Saya tanya dengan dia. Tuan Haji puasa ke hari-hari? Kata saya puasa hari-hari. Last sekali saya dengar dia, Allah panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya dengar dia, saya dengar berita Allah panggil dia pada hari Jumaat selepas subuh. Orang tak sedar, kata lepas mayang subuh tu dia duduk sama macam tu, dan orang ingat dia masih duduk zikir, dan orang cam dia telah pergi menemui Allah ketika tasbih dah jatuh. Ni tuan-tuan, orang yang nak balik dengan Allah. Kita ukur diri kita dengan kita ukur mereka yang hampir dengan Allah, jauh tuan-tuan. Cukup jauh. Tapi beza dia, mereka ni tak rasa mereka ahli syurga. Kita yang semayang sunat ba'da isyak ni tak mau, kita kata kita ahli syurga, duduk dengan Nabi Muhammad. Yang ni pelik. Maaf nak abang itu. Nah? Baik. Sikit lagi. Saya nak berhenti. 8.56. Nah? Boleh tuan-tuan nah? Sikit lagi boleh tak? Sajalah tanya. Janganlah banyak. Sebab depan saya ni orang lama-lama semua. Ya, tak boleh, kita tak boleh penting diri. Ya, kita kena sama. Orang muda tak apa dah boleh. Ni orang lama-lama ni nak jadi apa? Semua duk ada prostat lah apalah. Saya kena fikir juga. Besok saya tua orang buat saya macam tu juga. Ya. Kemudian apa lagi? Saya ambil yang terakhir lah. Saya ambil yang terakhir. Dia sepatutnya hadis ni, wa yuhibbuna al-qasur wa yansawna al-qubur wa yuhibbuna al-mala wa yansawna al-hisab. Nabi kata apa? Mereka ni cinta akan kemewahan, tapi mereka lupa akan kubur mereka. Sayang dengan rumah mewah semua, tapi lupa dengan kubur. Tuan-tuan, rumah mewah, kereta besar tak salah, tapi jangan lupa Allah yang tu kan. Nak duduk rumah 13 bilik tak apa. Tapi jangan lupa rumah yang satu bilik ni. Jangan lupa yang tu. Masa hidup ni lah kita nak bagi terang rumah hak satu bilik tu. Masa hidup ni lah kita nak bagi luas rumah hak satu bilik tu. Masa hidup ni lah kita nak bagi supaya kita masuk dalam rumah hak satu bilik ni, tanah ni peluk kita macam mana seorang ibu yang peluk anak dia. Besok semua orang masuk dalam liang lahat, kita dengar cerita semua orang akan kena himpit dengan bumi ni tadi. Perbezaan orang kafir dan orang fasik serta orang mukmin, beza dia apa? Orang fasik dan orang kafir, maka bumi ni akan himpit dia, akan peluk dia. Nabi kata seperti mana sampai bertemu tulang rusuk kiri dan tulang rusuk kanan. Macam mana ni tuan-tuan? Cuba bayang. Saya tak boleh nak bayang. Orang mukmin dia kena himpit juga. Tapi macam mana keadaan bumi ni himpit dia? Seumpama seorang ibu yang memeluk anak kesayangan dia. Kita pilih ya tuan-tuan, kita nak duduk tempat mana? Kita nak duduk tempat kafir, tempat fasik, kita nak duduk tempat mukmin, tempat orang soleh. Mak kita sendiri pilih. Pasal apa Ustaz? Sebab Allah kata macam tu dalam surah Al-Insan. Tiap-tiap minggu ni, pagi ni nak baca. Esok subuh. Lepas baca sejadah, kita baca Insan. Bukan saja-saja baca, Allah nak didik kita. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura.
Kami datang kan dah. Nabi datangkan hidayah, petunjuk. Nabi dah wafat, mai ulama tunjuk jalan kat kita, kita pilih. Syakiran au kafur. Nak ambil jalan mana? Nak ambil jalan syukur, nak ambil jalan kufur. Clear? Sebab kat sana kita tak boleh pilih. Allah pilih untuk kita. Hang dalam dunia hang dah pilih ni tempat hang. Dua saja pilihan kita, syurga, neraka. Dua saja pilihan kita dalam dunia ni, syukur, kufur. Kalau dalam dunia ni kita pilih syukur, sana kita akan dapat pilihan daripada Allah, syurga. Kalau dalam dunia ini kita pilih kufur, maka di dalam besok di akhirat, pilihan yang Allah sedia kat kita, neraka Allah. Yang tu fikir bang. Yang terakhir Nabi kata apa? Wa yansawna al-hisab wa yuhibbuna al-khalqa wa yansawna al-khaliqa. Apa kata Nabi? Mereka ni cukup sayang cinta dekat makhluk sampai lupa Tuhan. Hak ni jaga tuan-tuan. Kita jangan selalu sangat pandang ke makhluk ni sampai kita lupa akan pencipta makhluk ni. Kita, apa yang kita ada sekarang ni tuan-tuan, semua pemberian Allah. Jangan lupa yang tu. Kita hidup malam ni bukan sebab kita mau hidup, tapi kita hidup malam ni sebab Allah maukan kita hidup. Ketika Allah maukan kita hidup, kita buat apa? Kita duk lalai lagi macam selalu, kita rugi tuan-tuan, sebab Allah dah ingat kat kita. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Allah ingat kat kita, wal asri innal insana lafi khusr. Tuan-tuan, saya ulang dua zikir yang menasbabkan janji yang dijanjikan oleh Nabi untuk dapat mati dalam keadaan syahid. Pertama, ya, kita baca zikir ini tiap lepas maghrib, lepas subuh. Pasal apa lepas maghrib, lepas subuh? Ya, kita ambil ya sunnah pagi dan petang. Ya, masuk malam, nak terbit pagi. Lepas tu subuh ni nak terbit matahari. Kenapa nak terbit matahari? Kalau maghrib ni dia terbenam dah matahari. Jadi mana kita ambil sunnah itu. Saya baca 3 kali nah. Saya baca 3 kali. Ya. Saya mau mengajar, saya suka macam ni tuan-tuan. Nah, baca 3 kali ya. Kalau tuan-tuan suruh berhenti, saya berhenti terus ya. Tak payah baca. Nak berhenti kan nak baca? Baca. Sebab saya tengok muka tuan-tuan, muka ketat suruh saya berhenti. Saya nak baca pun saya. Baik, saya baca nah. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fi ma ba'dal maut. Allah bagi kita umur ni, mulai malam ni, mulai subuh esok, kita mulalah baca tuan-tuan. Tiba-tiba kita mati, kita harap dengan Allah, mudah-mudahan Allah terima kita mati seperti mana matinya orang mati syahid. Sebab orang mati syahid ini husnul khatimah. Kedua, kita nak takbiratul ihram. Sebelum kita baca usolli, sebelum kita baca usolli, kita baca doa ni dulu. Sebab Nabi doakan orang yang baca doa ni, Nabi kata mati syahid. Kita dapat husnul khatimah jadilah tuan-tuan. Kita orang baik. Zaman muda kita dulu hulu hada, kita tak dapat main masjid. Umur kita dah mula
Ujung-ujung ni baru Allah bagi kat masjid. Dulu masa kita kerja, kita duk khianat orang, kita duk tipu, kita duk buat macam-macam, kita haraplah ujung-ujung ni Allah terima kita. Baik. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadaka salihin. Alhamdulillah, kita ni harap rahmat Allah tu. Mudah-mudahan jadi kita dok baca amal-amal, tiba-tiba mati, mudah-mudahan Allah kira kita mati sebagai seorang yang dapat husnul khatimah. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ni pertemuan saya dengan tuan-tuan. Saya minta ampun pada seluruh pegawai takbir masjid dan seluruh asatizah. Kalau saya ada cakap tak betul, nanti tolong tegur saya, tolong tegur saya, Ustaz, Ustaz cakap ni tak betul, Ustaz. Ustaz tolong betulkan untuk kuliah malam esok. Tapi insya-Allah saya betulkan, tuan-tuan. Jangan risau. Saya bukan orang pandai, saya orang bodoh. Saya bukan orang alim, tuan-tuan. Saya tak ada ilmu apa pun. Cuma saya sembang-sembang macam inilah, sembang meraban macam inilah. Tak ada apa manfaat pun untuk orang yang dengar. Cuma saya harap dengan Allah, mudah-mudahan setiap kalam yang keluar daripada mulut saya ini, mudah-mudahan ada sikit rahmat, sikitnya hidayah dan taufik daripada Allah pada diri saya, keluarga saya dan orang yang mendengar. Saya minta ampun semua, minta maaf semua. Sebelum saya akhirkan kuliah saya minta tuan-tuan tolong doakan saya, isteri dan anak-anak saya, menantu dan semua cucu-cucu saya. Mudah-mudahan kami dapat jadi orang saleh dan Allah matikan kami dalam kalangan orang saleh, dan Allah terima kami selepas kematian kami sebagai orang saleh. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan tolong doakan ketiga-tiga madrasah saya, 2 di Selangor dan 1 di Kuala Terengganu, yang mana madrasah kami 2 di Selangor umurnya, 1 madrasah umur dia 41 tahun dan 1 lagi 25 tahun, yang mana kalau tuan-tuan masih ingat lagi almarhum orang tua saya, iaitu almarhum Ustaz Ghazali bin Hasbullah. Dulu dia mengajar di Masjid Talikum, lama tuan-tuan. Di Masjid Talikum tu cukup lama dia mengajar. Kalau tuan-tuan ingat nama tu lagi, jadi itulah arwah ayah saya, dan saya anak yang nombor 3, dan sekarang saya yang meneruskan sebagai wakalah daripada keluarga dan teruskan akan madrasah almarhum. Dan juga saya dah 1 madrasah sendiri di Batang Kali yang saya dah buka selama 25 tahun, dan baru ini ada jamaah kita daripada Kuala Terengganu. Bila saya duduk berulang mengajar di Kuala Terengganu sebulan sekali, hampir dekat 7 tahun dah duk berulang setiap bulan, maka dia pun minta, Ustaz boleh tak tolong saya sampaikan hajat saya dan keluarga saya nak wakafkan tanah seluas 4.1 ekar tepi jalan. Jadi peringkat awal yang saya tolak, tapi dapatkan kesungguhan daripada semua keluarga pewakaf tersebut saya terima, dan hampir setahun dah saya terima. Alhamdulillah, kita sedang bina surau yang seluas 11,000 kaki persegi, dan prosesnya dah 80%. Dan insya-Allah tuan-tuan tolong doakan, mudah-mudahan pembinaan seluruh madrasah itu dapat berjalan dengan baik, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi saya nak minta doa semua pangkat ayah saya, pangkat mak saya, pangkat abang-abang saya. Sebenarnya kami madrasah, saya tak ada buka luang lot wakaf ke apa semua, tak ada. Saya memang macam ni. Orang saya bagi tahu minta doa saja. Jadi kami akan
cuba mengumpulkan sedikit dana sejumlah RM109,000 untuk kami membayar akan pembayaran penukaran status tanah daripada pertanian kepada pembangunan pendidikan, dengan mengikut daripada nilai tanah tersebut di Kuala Terengganu, masanya sehingga bulan 6 tahun ini. Jadi alhamdulillah kami telah mendapat kelulusan. Jika kami tak dapat nak bayar, maknanya kena mohon hak baru. Jadi tuan-tuan tolong doa semoga kami dipermudahkan untuk selesaikan pembayaran tersebut, dan juga kami dapat bina madrasah tu untuk tolong orang. Saya buka madrasah ini bukan saya nak atas dasar komersial. Tuan-tuan yang rapat dengan saya, tuan-tuan tahu saya tak ambil pun, tak minta sebarang yuran daripada pelajar saya, walaupun RM1. Dah 40 tahun dah. Hak sekolah saya ni 25 tahun. Makan, minum, api, ayak, semua saya tak minta. Tapi asrama kami siapkan, makan minum kami sediakan, sebab niat saya nak tolong orang. Itu saja. Jadi orang tanya saya, "Ustaz, macam mana Ustaz tadbir sekolah?" Saya tak tadbir sekolah, sebab yang tadbir kita dan semua urusan kita adalah Allah. Mantatkala kita pegang janji daripada Allah, in tansurullaha yansurukum, orang yang bantu agama Allah pasti Allah akan tolong mereka. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya tak minta harta tuan-tuan, tapi saya minta doa tuan-tuan. Kalau saya minta harta tuan-tuan, tuan-tuan akan marah, tuan-tuan merungut, tuan-tuan kata kat belakang. Tapi saya minta tuan-tuan tolong doa, tolonglah minta kepada yang memiliki seluruh harta dunia dan akhirat ini, agar Allah bantu kami, Allah tolong kami. Dialah yang memiliki langit dan bumi dan memiliki seluruh khazanah ini. Maka saya minta tuan-tuan tolong doakan, mudah-mudahan sebahagian daripada kita doanya makbul dan Allah selesaikan semua perjalanan madrasah kami. Wa akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.